di hadapanku, wa nuran min khalfi, dan cahaya di belakangku, wa nuran an yamini, dan cahaya di kananku, wa nuran an shimali, dan cahaya di kiriku, wa nuran min fawqi, dan cahaya di atasku, wa nuran min tahti, dan cahaya di bawahku, wa nuran fi sam'i, dan cahaya pada pendengaranku, wa nuran fi basari, dan cahaya pada penglihatanku. 10 dah. Yang ke-11, wa nuran fi sya'ri, dan cahaya pada rambutku, wa nuran fi bashari, dan cahaya pada kulitku, cahaya pada kulitku. Yang ke-13, wa nuran fi lahmi, dan cahaya pada dagingku, wa nuran fi dami, dan cahaya pada darahku, wa nuran fi 'idhami, dan cahaya pada tulangku. Allahumma a'zim li nura, ya Allah perbanyakkan pada untukku cahaya, wa a'tini nura, dan berikan akan daku cahaya, waj'al li nura, dan jadikan untukku cahaya. 18 cahaya. Dalam doa ini terkandung 18 cahaya yang dibaca pada doa yang ke-7 daripada 12 doa tahajud yang kita terjemahkan. Jadi buku ni nama dia Wirdul Ashar Littaqarrubi ila Rabbil Ghaffar. Wirid di waktu sahur untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengampun. Ataupun cara terjemahan ringkasnya doa tahajud. Ada 12 doa di sini, maka doa yang ke-7 ada terkandung 18 jenis nur. 18 jenis cahaya yang kita minta kalau kita baca tiap-tiap malam. Bermula daripada cahaya dalam hati, diiringi cahaya dalam kubur, cahaya di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, cahaya pada pendengaran, penglihatan, rambut, kulit, daging, darah dan tulang. Perbanyakkan cahaya, berikan cahaya, jadikan untukku cahaya. Berapa banyak nur yang disebut dalam doa ini yang diambil daripada hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam ayat Quran yang kita baca, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha'u, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya akan orang-orang yang ia kehendaki sahaja. Orang yang dia tak mau bagi petunjuk, tak akan dapat petunjuk. Orang yang duduk jauh pada masjid dapat petunjuk untuk pergi masjid. Kalau Allah kehendak, rumah jauh pun sampai. Orang yang tak dapat petunjuk, duduk kebak masjid pun tak pergi masjid. Orang yang Allah kehendak nak pergi mengaji, duduk jauh pun sampai mengaji. Orang yang Allah Ta'ala tak kehendak nak pergi mengaji, duduk kembang dengan tempat mengaji pun tak pergi mengaji. Mengaji memerlukan kepada petunjuk, pergi sembahyang jemaah memerlukan petunjuk, pergi haji umrah memerlukan petunjuk. Orang Allah bagi petunjuk, duit sikit pun cukup-cukup makanan, dia boleh pergi haji umrah. Orang Allah Ta'ala tak mau bagi petunjuk, duit bilion-bilion pun tak mau pergi haji umrah. Orang yang Allah Ta'ala kehendaki petunjuk, duit sikit pun boleh beli baju selai dua helai, boleh tutup aurat. Orang yang Allah Ta'ala tak mau bagi petunjuk, duit bilion-bilion pun duk pakai seluar pendek, itulah. Duit bilion-bilion pun duk tak boleh tutup aurat, situlah. Jawatan besar-besar pun umur dah 60-70 pun tak boleh tutup aurat lagi kerana tidak dapat petunjuk. Jawatan besar, duit banyak,
bukan tanda petunjuk tu dapat. Ada orang Allah bagi jawatan yang besar, duit banyak, pi mana pun orang hormat kerana jawatannya besar, tapi dia tak dapat petunjuk. Dia tak boleh rajin pergi masjid lagi. Orang pergi masjid, dia pergi main golf. Bini dia pun tak boleh pakai tudung lagi. Orang pakai tudung, bini dia tak boleh pakai lagi. Kenapa? Kerana tak dapat petunjuk. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk ni siang dan malam melalui ihdinas siratal mustaqim. Di samping kita minta, kita kena usaha cari sama. Dengar orang mengajar sama. Usaha pi tempat-tempat petunjuk. Tempat petunjuk yang paling special sekali, yang paling istimewa sekali terkandung pada ayat berikutnya. Ni ayat berapa ni? Ayat 35. Surah An-Nur. Tempat petunjuk duduk dalam ayat 36. Apa dia? Masjid. Ayat 35 kata, Yahdillahu linurihi man yasha'u. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya akan sesiapa yang ia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Dan Allah membuat perumpamaan, Allah mengemukakan pelbagai perumpamaan, pelbagai misal, perbandingan dan contoh. Ada kitab tajuk dia Al-Amsalu fil Quran, perumpamaan dalam Quran. Al-Hikam, kata-kata hikmah dalam Quran banyak. Al-Amsal fil Quran banyak. Imam Qurtubi rahimahullah di awal tafsir Qurtubi menyatakan, kitab dulu-dulu ni ada banyak secara khusus. Contohnya kitab Taurat. Kitab Taurat dalam dia banyak berbentuk hukum hakam. Ayat tentang hukum hakam. Kitab Injil dalam dia banyak ayat berbentuk kata-kata hikmah dan nasihat. Mai Quran dihimpun dua-dua. Quran himpun yang pertama ayat hukum hakam, yang kedua ayat kata-kata hikmah dan nasihat, al-mawa'iz wal hikam wan nasaih. Yang ketiga Quran himpun al-qisas, kisah-kisah terdahulu. Kisah terdahulu ada, kisah sekarang ada, kisah terkemudian ada. Kisah orang di akhirat akan datang. Kisah orang dulu zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam, selepas Nabi Adam. Kisah para Nabi. Kisah orang yang sedang berlaku. Kisah untuk kita baca dan ambil pengajaran. Sehingga ada disebut Qisasul Anbiya, kisah para Nabi. Qisasul Quran, kisah-kisah dalam Quran. Untuk kita baca kisah tu dan ambil pengajaran. Kita banyak tak tahu kisah-kisah dalam Quran. Kita banyak tak tahu kisah para Nabi. Kita banyak tak tahu kisah Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup baginda, pribadi baginda, sirah baginda, riwayat hidup semenjak sebelum dilahirkan sehingga wafat. Kita tak tahu kisah-kisah kehidupan para sahabat. Kita tak tahu kisah alim ulama dan para wali Allah, kerana kita duk baca kisah lain. Kecil-kecil dulu kita baca Sang Kancil dengan kura-kura. Tu kita hafal. Hang tuah, hang jebat, hang lekiu, hang lekir. Yap ahloi puteri hang lipo. Banyak kita hafal, ingat kisah-kisah tu. Kata-kata hang tuah kita hafal, tak Melayu hilang di dunia. Kata-kata Sayyidina Abu Bakar tak tahu pun, radhiyallahu anhu. Apa satu kata-kata hikmah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali? Aku tak tahu. Apa hadis yang kamu hafal? Innamal a'malu binniyat. Lepas tu tak tahu buat lain pun.
Quran tak ingat, hadis tak ingat, kata-kata ulama tak ingat, kata-kata para sahabat tak ingat. Sejarah Rasulullah tak tahu, sejarah para sahabat tak tahu. Yap ahlul putri hang lipo kita hafal. Pasal kita ambil periksa lagu tu, kita mengaji lagu tu. Kita tak berapa tahu kisah dalam Quran. Kisah dalam agama Hindustan banyak kita hafal. Banyak kita tahu. Sebab kita duk tengok agama Hindustan. Agama Cina, agama Korea semua kita tahu. Agama Indon lah. Dulu lagu tu lah pun kadang jadi lagu tu juga. Dulu kecil-kecil pun duk baca cerita mohong sang kecil kura-kura. Lah pun duk tengok gambar kartun, duk tengok gambar yang tak ada manfaat. Duk main game. Duk tengok bola. Duk bukan tak manfaat. Tapi kalau lebih sangat dia jadi mudarat. Yang kisah dalam Quran tak faham, tak mengaji. Hukum hakam dalam Quran tak reti. Nasihat dalam Quran tak peduli. Ulama dalam kitab kata an-nasu niyamun fa iza matun tabahu. Manusia ini umpama orang-orang yang sedang tidur apabila mereka mati baru mereka sedar. Ada orang masa hidup dia tak sedar. Dia tak sedar pentingnya hukum hakam dipelajari untuk dia mengikut hukum yang baik dan meninggalkan hukum yang buruk. Pentingnya nasihat-nasihat dipelajari untuk membimbing kehidupan dia ke jalan yang Allah redha. Pentingnya kisah-kisah yang dipelajari yang terdahulu untuk ambil pengajaran daripada kisah itu. Dalam surah Yusuf Allah berfirman laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pengajaran kepada orang-orang yang pintar. Jadi Quran himpun hukum ayat tentang hukum hakam lebih kurang 500 ayat. Quran himpun ayat-ayat tentang nasihat dan kata-kata hikmah. Quran himpun kisah-kisah untuk kita ambil pengajaran daripada kisah itu. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud, kisah Nabi Adam dengan anak-anak Nabi Adam, kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Semua kisah-kisah dalam Quran itu bagi pengajaran kat kita. Kisah Nabi Shu'aib dengan kaum dia. Kisah Nabi Saleh dengan unta dan kaum dia. Kisah Yahudi, kisah Nasrani, kisah orang munafik, kisah orang bertakwa, kisah orang kafir. Banyak kisah dalam Quran. Bahkan surah Fatihah itu sendiri ada kisah. Siratal ladzina an'amta alaihim, kisah orang berilmu beramal yang beriman. Al-ghairil maghdubi alaihim, kisah orang Yahudi. Waladhdallin, ad-dallin kisah orang Nasrani, kisah orang yang beramal tanpa ilmu, ad-dallin. Kisah orang berilmu tak beramal, al-maghdubi alaihim. Maka jangan sampai kita ghalib, sampai kita tak belajar hukum hakam yang berkaitan, kisah yang berkaitan. Ayat hukum hakam beratus dalam Quran. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit, kitab usul fiqh, kalau tak silap karangan Imam Zarkashi rahimahullah, dia kata orang yang nak berijtihad mengeluarkan fatwa hukum hakam mesti lengkap pada dirinya 10 sifat yang disepakati ulama. 10 syarat yang disepakati ulama. Di antara syarat yang perlu ada pada diri dia ialah yang pertama, ilmamuhu bi adillatil ahkam minal Quran. Dia mengetahui secara menyeluruh dalil-dalil tentang ayat-ayat hukum dalam Quran. Syarat pertama ni dah tak ada kat kita.
Kita orang Melayu bukan reti pun ayat-ayat hukum hakam. Kenal 2-3 patah, tak kenal 2-3 ratus. Maka kita bukan layak untuk mengeluarkan fatwa berijtihad. Kita hanya layak mempelajari fatwa ulama dan menukilkan, memindahkan fatwa ulama itu kepada masyarakat. Bukan kita mengeluarkan fatwa. Kerana kita tak cukup alat, tak cukup syarat. Macam orang nak buat rumah tak cukup mertun, tak ada paku, tak ada pasiang, semen, tak ada. Nak buat rumah macam mana? Melainkan, kalau duit beli rumah, ada pun upah orang buat rumah. Kerana kita tak berkeahlian buat rumah. Kita gagah buat rumah orang, reban rumah kita. Begitu juga hukum hakam. Nak petik hukum pada Quran hadis tu tahap orang mujtahid, ulama mujtahid. Seperti Imam Nawawi, seperti Imam Rafi'i, seperti Imam Syafi'i, imam-imam mujtahidun. Imam yang besar, mujtahid pun ada banyak jenis. Banyak tahap dibahaskan dalam usul fiqh. Di antara sifat orang yang nak mengeluarkan fatwa itu ialah ma'rifatu masailil ijma' wa masailil khilaf. Dia kena kenal isu-isu, masalah-masalah yang disepakati ulama dan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau hak tu pun tak kenal, macam mana nak mengeluarkan fatwa? Maka orang yang mengeluarkan fatwa adalah orang yang mendalam ilmu mereka, perlu penuhi berbelah-belah syarat. 10 hak disepakati, ada lagi yang tidak disepakati. Disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Muhit, kitab usul fiqh. Kita tengok syarat pertama pun tak ada kat kita dah, apa lagi syarat kedua, ketiga sampai 10. Lagi tak ada. Maka kita tidak layak berijtihad. Kita tak sampai tahap berijtihad. Kita hanya muqallid, mengikut taklid kepada ulama mujtahid. Itulah maksud firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dr. Al-Buti rahimahullah sebut dalam kitabnya Al-Madhhabiyah. Begitu juga seorang ulama Yaman sebut dalam kitabnya Sab'ah Kutub Mufidah. Maksud ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, hendaklah kamu bertaklid kepada ulama mujtahidin sekiranya kamu orang awam yang tidak mampu berijtihad, dan sekiranya kamu orang alim yang belum mampu berijtihad dan tak layak berijtihad kepada ulama mujtahidin. Maka kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Nawawi, kita ikut Imam Ibn Hajar, kita ikut Syekh Zakaria Ansari, ulama-ulama besar yang karang kitab banyak. Kerana kita baca kitab mereka pun tak faham, tambah nak karang kitab lagi tak boleh. Kita bab Safinatun Najah pun tak faham, tak mengaji pun matan-matan kitab, kita berasa kita lebih reti daripada ulama mujtahid, maka kita tak betul. Jadi kita hari ini bukan mengeluarkan fatwa, kita memetik fatwa ulama yang sudah sedia ada dan memindahkan kepada orang masyarakat. Fatwa orang dulu-dulu. Kalau isu semasa tak ada fatwa orang dulu, ambil ulama semasa. Apa kata almarhum Syekh Atiyah Saqar rahimahullah, pengurusi Majlis Fatwa Azhar? Apa kata Syekh Ali Jumu'ah, mantan mufti Mesir yang masih hidup? Mereka orang yang layak mengeluarkan fatwa. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam fatwa dia? Apa kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab dia? Hak tu ya kemampuan kita. Tu pun betul tak betul, mungkin kita faham pikul lain, dia kata lagu lain pun kita tak tahu. Kerja kita orang Melayu ni mengaji bahasa Arab boleh sepatah dua,
pindahkan yang ulama besar kepada masyarakat. Fatwa ulama kepada masyarakat. Kita nak keluar fatwa, tengok kita usul fiqh, kita tak ada syarat-syarat itu. Syarat pertama, mengetahui ayat-ayat hukum hakam secara menyeluruh, secara ilmam, secara banyak. Syarat kedua, mengetahui hadis-hadis tentang hukum hakam secara menyeluruh. Ilmamuhu biadillatil ahkam minas sunnah. Ilmamuhu biadillatil ahkam minal Quran, syarat pertama. Syarat kedua, ilmamuhu biadillatil ahkam minas sunnah. Syarat pertama, mengetahui dalil-dalil tentang hukum hakam daripada ayat Quran. Yang tu pun kita tak kena berlambak lagi. Syarat kedua, mengetahui dalil-dalil hukum hakam daripada hadis. Lagi banyak kita tak kena. Bulughul Maram pun tak nak ngaji. Maka kita orang yang merupakan perantara antara ulama dengan orang awam, bukan pengeluar hukum, bukan layak berijtihad. Nak berijtihad dia ada syarat-syarat dia, syarat-syarat dia tak cukup kat kita. Supaya kita sedar, jangan sampai kita komen ulama-ulama besar sedangkan kita sendiri tak ulama. Kita baca inna a'tainakal kautsar pun tak faham. Surah paling pendek itu pun tak faham, dengur pun tak apa cukup harakat. Inna tu nun syaddah kena dengur 2 harakat. Kita baca kadang 1 harakat ya. Kadang tak ada dengur terus. Tajwid kita pun lintang pukang, tambah makna lagi jauh, tafsir lagi jauh. Ada seorang tok guru dia duduk tengok tafsir dalam TV. Seorang ustaz tu. Sampai satu ayat dia tengok, dia kata, oh ayat ni dia tafsir pikuk lain ni. Dalam tafsir Jalalain kata lagu lain, dia pergi tafsir pikuk lain. Kita orang biasa, kita tengok, oh hebat ustaz ni bagi tafsir. Rupanya ada juga kadang-kadang kesalahan yang tak dapat dikesan oleh kita orang awam, tapi dikesan oleh ulama. Ada ulama, seorang tok guru mengaji di Mekah, dia beritahu kat saya pun tengok juga tafsir dalam TV tu, ada perkataan yang makna lain, dia pergi tafsir pikuk lain. Dia pun cerita ayat sekian, perkataan sekian. Saya pun tengok dalam tafsir Arab, betul ya dia kata. Tapi sekurang-kurangnya kita rujuk kepada ramai orang. Jangan kita hanya mengaji kepada seorang guru saja. Baik. Kita dapati bahawasanya dalam Quran itu ada ayat-ayat tentang hukum hakam. Ayat-ayat tentang nasihat-nasihat. Kitab Taurat banyak tentang hukum hakam. Kitab Injil banyak tentang nasihat. Kitab Quran himpun dua-dua. Hukum hakam ada, nasihat, mawa'iz wal hikam, kata-kata hikmah pun ada, qisas, kisah-kisah pun ada. Supaya kita baca Quran, bila kita tumpu 30 juzuk, kita akan jumpa jenis-jenis ayat itu kumpulan mana. Ayat ni hukum, ayat ni kata-kata nasihat, ayat ni tentang kisah. Kisah untuk kita ambil pengajaran, hukum hakam untuk kita patuh kepada hukum itu, kata-kata nasihat untuk membimbing kehidupan kita kepada jalan yang betul. Petunjuk Allah itu kita baca hari-hari, dengar hari-hari, walaupun sehari sepatah, walaupun sehari 1 ayat. Kerana itu permintaan yang wajib, bukan sunat. Minta petunjuk ni wajib melalui ihdinas siratal mustaqim. Dah minta secara wajib, minta secara sunat pula. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini.
Wahdini itu sunat baca ketika duduk antara dua sujud. Wahdini, dan beri petunjuk kepada saya. Baca pula dalam doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait, ataupun Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri petunjuk, beri hidayah kepada kami berserta dengan orang-orang yang Engkau telah beri hidayah. Jadi permohonan petunjuk itu satu permohonan yang diwajibkan paling kurang 17 kali dalam 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Permintaan rezeki sunat. Baca dan minta rezeki pun tak apa, bagus lagi, pahala banyak. Tak baca pun sembahyang sah. Tak mana minta rezeki, warzuqni. Rabbi ghafirli warhamni warzuqni wajburni warzuqni, bagi rezeki kepada saya. Kalau kita duduk antara dua sujud, kita tak baca, kita sengap saja, sah sembahyang kita. Kerana memohon rezeki hukum dia sunat, tetapi memohon hidayah hukum dia wajib. Tak baca ihdinas siratal mustaqim, sembahyang tak sah. Kita baca dalam sembahyang fardu 17 kali. Sembahyang sunat tambah lagi. Baca luar sembahyang lepas wirid tambah lagi. Baca ketika dengar orang mati, tambah lagi. Betapa banyaknya permohonan hidayah tiap-tiap hari yang kita baca. Permohonan rezeki sikit. Kalau tak baca pun sah sembahyang, kerana memohon rezeki hukum dia sunat, tapi memohon hidayah hukum dia wajib. Yang jadi peliknya, manusia yang wajib minta hidayah, dia tak fikir nak cari hidayah. Manusia yang sunat minta rezeki, dia fikir siang malam nak cari rezeki. Fikir hak sunat lebih daripada hak wajib. Macam mana aku nak duit banyak, macam mana projek aku nak bagi berjaya, macam mana benda aku nak dapat padi banyak, macam mana duit aku nak masuk saham bagi jadi kaya, macam mana kontraktor nak dapat projek banyak. Fikir nak kaya, nak cari duit siang malam, tak fikir nak cari ilmu. Akhirnya ada di kalangan kita, bab duit dia cepat, bab ilmu dia tak peduli. Orang baca khutbah dia lena, orang buat kuliah subuh, kuliah maghrib dia tak peduli, tak mengaji. Orang ajak pi terima duit bantuan cepat sampai. Sembahyang jemaah tak pernah pi, sembahyang mayat pi awal. Sembahyang jemaah keluar tak ada duit di pintu. Sembahyang mayat ada lah sampul. Hak jenis dapat duit, muka dia duduk depan. Hak jenis tak ada duit, tak pi. Jangan sampai kita buat berkali. Allah ajak cari petunjuk secara wajib, minta petunjuk secara wajib, minta rezeki secara sunat. Minta petunjuk wajib baca dalam surah Fatihah, minta rezeki sunat baca ketika duduk antara dua sujud. Maka kita cari dua-dua. Cuma yang mana lebih penting? Yang lebih penting hidayah. Rezeki nombor 2. Bila orang kalih apa yang dia minta, rezeki nombor 1, petunjuk nombor 2, dia jadi rosak. Siang malam aku pinjam rezeki, petunjuk aku tak peduli, orang mengajar aku tak mau mengaji. Aku kira masuk duit aku pi, masuk ilmu aku tak peduli. Maka dia akan jadi rosak. Sebagaimana dalam kitab tasawuf kata biji mata yang terang. Allah jadikan biji mata kita tak buta, terang dapat mendengar, dapat melihat. Telinga kita tak pekak, dapat mendengar dengan jelas. Apa tujuan dan hikmah Allah bagi mata yang buta, mata yang terang tidak buta? Tujuan yang pertama melaksanakan tugas mata, melihat ayat Quran. Lepas tu baru tengok hal lain. Tengok TV, tengok handphone, tengok orang, tengok jalan, tengok pokok, tengok gunung, tengok langit bumi, tengok yang lain nombor 2. Nombor 1 tengok Quran. Mak ju dah jadi rosak bila biji mata yang terang, Quran tak pernah tengok, dia tengok hal lain. Telinga gitu juga. Telinga yang tidak pekak, tugas telinga yang pertama mendengar Quran. Lepas tu baru dengar hal lain.
Manusia jadi rosak bila Quran tak pernah dengar, tafsiran Quran tak pernah dengar, ceramah agama tentang Quran tak pernah dengar. Dia duduk dengar lagu, duduk dengar orang mengumpat, duduk dengar kata-kata manusia yang lara, yang sia-sia, dengar kata-kata yang dosa. Tugas telinga yang pertama mendengar Quran hadis, dia tak guna, dia guna telinga untuk dengar yang lain. Tugas mata yang pertama tengok Quran hadis, tengok huraian kepada Quran hadis, tengok sesuatu yang mendekatkan diri daripada Allah, dia tak guna, dia guna telinga untuk tengok sesuatu yang jauh daripada Allah. Maka lingkuplah orang tu. Jadi siang malam paling penting kita cari hidayah Allah. Cari rezeki nombor 2. Jangan sampai kita kalih. Cari rezeki nombor 1, cari duit nombor 1, cari hidayah aku tak tahu bila. Mata aku tengok hal lain ya, tengok surah abang, tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok Quran tunggu bulan puasa. Telinga aku dengar kuliah sikit ya, lama-lama sekali ya. Tapi dengar lagu siang malam 24 jam. Dengar kata-kata yang mohong, kata-kata yang lara, kata-kata yang tak betul siang malam. Siang malam duk jumpa kawan cakap tak ada manfaat. Dengar kata-kata yang tidak mendorong dia jadi baik. Dengar kata-kata yang tidak mendekatkan diri daripada Allah, bahkan menjauhkan daripada Allah. Maka telinga dia guna tak betul. Dia akan menyesal bila mati baru sedang. Kalau dia tak sedang lah masa hidup. An-nasu niyamun, sebahagian manusia umpama orang-orang yang sedang tidur. Fa iza matun tabahu, bila mereka mati baru depa sedar. Oh, mati dah masuk kubur, bekai sikit. Mati dah, aku tak pernah tutup aurat masa hidup. Masa mati orang bungkus dengan kain kapan dia aku tutup aurat. Dia pakai kelumbung masa di kapan dengan kain putih. Tu dia pakai kain telekong dengan kain kelumbung. Masa hidup tak pernah jumpa kain telekong, kain tudung. Telekong tak pakai pasal tak semayang, tudung tak pakai pasal tak tahu kata kena tutup aurat tu wajib. Aurat dia ditutup masa di kapan oleh tukang mandi mayat. Kaki dia kayuh gerek, pusing satu kampung. Boleh naik Gunung Jerai, boleh naik pokok, boleh naik Gunung Jerai. Naik tangga masjid tak boleh. Tangga masjid 3 tingkat tak lepas pergi Gunung Jerai boleh naik 11 kilometer. Kenapa? Kerana dia jenis ghalid, jenis tak sedang. An-nasu niyamun, manusia peseng tidur. Bila dia jaga daripada tidur, fa iza matun tabahu, bila mati baru sedang, baru jaga. Fa izan tabahu nadimu, bila depa jaga depa menyesal. Wa izan nadimu lam tanfa'humun nadamah, apabila mereka menyesal selepas mati, penyesalan selepas mati tidak bermanfaat sedikit pun. Yang bermanfaat penyesalan masa hidup ni. Menyesal aku dulu tak mengaji. Menyesal dulu orang duk baca kisah Rasulullah, kisah para sahabat. Aku duk baca kisah sang kancil dengan kura-kura. Akhirnya kisah sang kancil dengan kura-kura dengan arnab aku hafal. Sang kancil dengan buaya aku hafal. Kisah tu kisah dongeng, kisah muhung. Hak betul aku tak tahu. La aku nak mengaji kisah para sahabat. La aku nak mengaji kisah ahli syurga. La aku nak mengaji kisah Rasulullah. La aku nak mengaji kisah Rasulullah SAW dan kisah para anbiya alaihi wassalam. Kisah orang baik-baik pekekasih Allah untuk aku ikut kemuliaan yang mereka tinggalkan. Baru kita muhasabah diri, kita kembali ke pangkal jalan. Saya kita sedang sekarang, kita menyesal sekarang, banyak buang masa kepada benda lain. Saya dulu masa kecil-kecil, muda-muda habis masa dengan tengok TV. Siang malam tengok TV, masa sekolah rendah, sekolah menengah. Sampai hafal siaran TV, la alhamdulillah. Tak tengok TV pun tak apalah. Pasal banyak sangat masa dulu habis. La rasa rugi duk habis dulu tengok TV. La baik saya baca kitab daripada tengok TV. Dulu apa habis masa duk tengok handphone, la baik baca tafsir.
daripada duk tengok handphone berlebihan. Boleh tengok tapi ada masa dia. Tengok sikit, hak lain kena tengok sama. Jangan duk pulun sampai tak peduli hidayah Allah yang kita semua pakat minta dan pohon siang dan malam dalam sembahyang fardu, dalam sembahyang sunat. Maka jangan sampai aktiviti kita, kalau kita menega, kalau kita belajar, kalau kita jadi petani, kalau kita jadi YB, kalau kita jadi menteri, kalau kita jadi pekerja kilang, jangan sampai pekerjaan yang kita ceburi yang menyebabkan kita dapat rezeki, dapat gaji itu menghalang kita untuk mendapat petunjuk Allah. Melalui Quran tafsir yang kita baca, hadis yang kita dengar, majlis ilmu yang kita hadiri, majlis ilmu yang kita dengar di masjid surau, majlis ilmu yang kita mengaji dalam Facebook, dalam YouTube, dalam grup WhatsApp yang ada di sekeliling kita. Dan kena pilih guru sama, jangan sampai pilih guru tak betul. Guru Syiah bawa jadi Syiah, guru Wahabi bawa jadi Wahabi, guru LGBT bawa cara LGBT, guru sekular bawa cara sekular. Cari guru yang ilmunya dan dalil yang dibawa membawa kepada warasatul anbiya, menunjukkan dia mewarisi jalan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Panjang perbahasan kita, nanti kita sambung. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Tak mana tempat saya nak dapat nur, nurun ala nur? Dalam masjid. Kekan pergi ke masjid waktu lockdown tak boleh pergi, tak apalah, nanti bila habis kita pergi masjid. Di situ ada cahaya zikir, cahaya ibadat, cahaya i'tikaf, cahaya zikrullah, cahaya ilmu. Dalam masjid ada majlis ilmu, dalam masjid ada majlis zikir, dalam masjid ada solat jemaah, dalam masjid ada i'tikaf. Banyak fadilat dalam masjid yang jangan kita pandang remeh dan kita tinggalkan. Kalau boleh tiap-tiap hari berulang alik ke masjid. Kalau boleh nak mati dalam masjid tengah buat ibadat. Jangan masjid tak peduli, merkit pergi kerap. Merkit hari-hari masjid, seminggu sekali hari Jumaat rugi. Jadi tempat yang paling special untuk kita dapat petunjuk Allah, ayat berikut kata fi buyutin azinallahu an turfa'a ila akhir al-ayah. Kita sambung besok. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.